Okey, Assalamualaikum. So untuk hari ini saya nak terangkan berkenaan partial fraction iaitu pecahan separa. Bagaimana kita nak buat pecahan separa berdasarkan soalan pembahagi ataupun hasil bahagi. So kita ada polinomial di bahagian atas kita namakan sebagai numerator dan di bahagian bawah dikenali sebagai denominator. So denominator ni akan menentukan jenis partial fraction yang kita akan keluarkan. So jenis partial fraction dia ada terbahagi kepada banyak jenis, cuma yang kita belajar ada 3, iaitu yang pertama adalah linear factor, iaitu dalam bentuk AX tambah B. Dan yang kedua kita ada quadratic that cannot be factorized, iaitu dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX dan tambah dengan C. Dan yang ketiga adalah sejenis repeated linear. So repeated linear ni sekiranya kalau kita ada soalan AX tambah B yang ada kuasa di luar. Okay, so itu dinamakan sebagai repeated linear. Dan kesemua ni kita hanya perlu lihat di bahagian bawah sahaja. Okay, so example untuk macam mana kita nak bentukkan partial fraction tu. Okay, yang pertama, soalan yang pertama, example dia bagi 2x tambah 4 di bahagian atas numerator. So kita tak payah usik. Kita akan tengok di bahagian bawah. So bahagian bawah ni dia ada dua kurungan, iaitu kedua-duanya terdiri daripada linear. X tambah 1 dan juga X tambah 2. Maka hasil bentuk fraction yang akan terhasil kita akan letak sama dengan, dan disebabkan kita ada dua kat sini, ini satu linear dan ini dua linear, ada dua bracket, maka dia punya pecahan separa kita akan dapat dua. Pecahan pertama tambah pecahan yang kedua. So untuk cara tulis dia adalah kita akan bahagikan mengikut tempat dia. So sini X tambah 1 dan sini adalah X tambah 2. So kita akan letak kat sini X tambah 1 dan X tambah 2. Okey, cara untuk menulis di bahagian atas adalah bukannya kita salin 2x tambah 4 ya, kita tak salin yang ni. Cuma bahagian atas ni kita akan letak perkali koefisien A, B, C, D dan seterusnya. Okey, so macam mana kita nak letak A, B, C, D ni kita akan tengok dulu. Sekiranya di bahagian bawah ni adalah linear, maka atas ni kena letak constant. So constant ni maksudnya abjad A, B, C, D. Maka kita akan letak atas ni adalah A. Begitu juga dengan yang sebelah kanan ni, X tambah 2, ini adalah linear. So, bila linear, atas ni adalah constant. Bila constant, dia akan sambungan daripada abjad A. So, kita akan letak sini sebagai B. Okay, so kita dah siap untuk partial fraction. Kemudian contoh yang kedua kalau kita nak cari untuk soalan yang berkenaan kuadratik, kenapa dipanggil sebagai kuadratik? Disebabkan ada kurungan di bahagian bawah ni kita ada X kuasa 2. So X kuasa 2 ni dia tak boleh faktor kepada linear, maka kita kira sebagai quadratic that cannot be factorized. Okay, so macam mana kita nak pecahkan kepada partial? Kita tengok dulu, kita ada dua kurungan, satu X tambah 1 dan satu lagi yang ada satu kurungan X kuasa 2 tambah X tambah 4. Jadi bila kita ada dua kurungan, maka kita akan pecahkan sama dengan hasil tambah dua pecahan. Okay, disebabkan dia ada dua je, sini satu dengan sini satu, maka dia akan dapat dua pecahan. Jadi kita akan salin, sini X tambah 1 dan sini adalah X kuasa 2 tambah X tambah 4. So kita salin sini adalah X tambah 1, kemudian sini adalah X kuasa 2 tambah X dan tambah 4. Okey, so bila kita dah salin kat bahagian bawah ni mengikut denominator di sebelah kiri, maka di bahagian atas kita kena tetapkan dia punya perkali. Okey, untuk tetapkan perkali macam tadi juga, kalau linear atas constant. Jadi untuk X tambah 1 ni sebab dia adalah linear, maka atas ni kita akan letak dia sebagai constant, iaitu A. Okey, cuma untuk yang X kuasa 2 ini adalah kategori kuadratik. Bila kuadratik dekat bawah, atas ni paling kurang satu less one order dia kena letak linear. So kena ingatlah bentuk linear adalah AX tambah B. So sepatutnya AX tambah B ni letak kat sini. Tetapi disebabkan perkali A ni kita dah pilih sebagai constant untuk pecahan yang pertama, jadi dekat bahagian sini kita nak letakkan dia sebagai A tak boleh dah. Jadi dia kena berulang sebagai BX tambah C. So kena ada continuous maksudnya sini A and then continue B and then continue C. Okey, jadi kita akan letakkan kat sini sebagai BX tambah C. Okey. Alright, so yang ini adalah kategori yang kedua iaitu kuadratik. Kategori yang ketiga adalah soalan berkenaan repeated linear. Repeated ni maksud dia berulang.
Macam mana kita nak tengok berulang, kita akan tengok dekat bahagian dekat luar ni, kita nampak di kuasa 2. So kuasa 2 ni sebenarnya menunjukkan X tambah 1 ni berulang sebanyak 2 kali. Jadi kalau kita nak kira dia punya pecahan, okay, X dekat luar ni dikira sebagai satu pecahan. Okay, ni satu pecahan, 1, yang ni 2, dan yang ni dia ada 2 kali berulang. So kalau kita nampak sini 1, 1, sini 2. Jadi bila kita totalkan, maka kita akan dapat 4 kurungan, iaitu 4 pecahan. Bila 4 pecahan, kita nak pecahkan partial fraction tu, letakkan sama dengan pecahan pertama tambah pecahan kedua, tambah pecahan ketiga dan tambah pecahan yang keempat. Okey, cara tulis dia, kita tulis dulu pecahan yang pertama untuk X, kemudian X tolak 2 ni untuk yang kedua ni. Okey. Kemudian yang repeat 2 kali ni dia akan berulang. Yang ni sekali, kemudian yang ni lagi sekali kat belakang. So cukup untuk 4 pecahan. Okey, so kita akan tulis dulu yang pertama, iaitu yang ni adalah X. Yang kedua adalah X tolak 2. Yang ketiga adalah X tambah 1 dulu, berulang sekali. Kemudian yang belakang last sekali ni dia akan berulang sebanyak 2 kali, iaitu X tambah 1 dan dikuasakan 2. Okey. Kemudian penetapan di bahagian atas ni, kita perlu lihat kepada jenis bahagian bawah. Bila bawah ni adalah linear, ini pun linear, ini pun linear dan ini pun linear, maka bahagian atas kita kira sebagai constant. Jadi bila constant, kita akan start dia sebagai A, B, C dan D. Okey. Jadi ini contoh macam mana kita nak buat pembentukan partial fraction yang basic sekali. So first kali, langkah pertama nanti, okey, langkah pertama awak kena buat dulu dia punya PF, buat dulu partial fraction. So inilah partial fraction ni. Okay, kemudian yang kedua, awak kena cari nilai A, kena cari nilai B, C. Dan carilah semua nilai tu. Contohnya kalau yang contoh pertama ni, yang perlu dicari nilai adalah A dengan B sahaja. Kalau contoh yang kedua ni nak kena cari A, B dan C. Tapi kalau contoh yang ketiga yang nak kena cari nilai adalah A, B, C dan D. Okey, kemudian kita akan cari nilai. So praktis 4 ni dia nak tunjuk contoh macam mana kita nak expresskan partial fraction tu. So saya ambil dulu soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama iaitu soalan A. Okay, soalan A adalah 2x tambah 3 bahagi dengan x tambah 1 dan x tolak 1. So kalau kita nampak kat sini, step pertama kita akan pecahkan menjadi partial fraction dulu. So kita kira kita ada berapa kurungan kat sini? Ada 2. So dia akan dapat 2 pecahan iaitu pertama tambahkan dengan yang kedua, iaitu yang ni adalah x tambah 1 dan yang ni adalah x tolak 1. Maka bila bawah ni linear, atas jadi constant. So dia akan letak sini A dan sini adalah B. Okey, step yang kedua, kita nak cari nilai A dengan B. Maka saya akan selesaikan persamaan ni dengan darab silang. Okey, ataupun sebenarnya bukan darab silang, kita akan alihkan ke semua ni, yang ni kita darabkan ke atas. Okay, so kita akan darab dengan A dan kita darab dengan B. Dalam erti kata lain, kita akan darabkan dengan setiap satu tu, iaitu kita akan dapat sini X tambah 1 dan X tolak 1, dan satu lagi pun sama, X tambah 1 dan X tolak 1. Okay, so bila kita cancel out dekat sini, maka kita akan hapuskan nilai, iaitu X tambah 1 dengan X tambah 1. Maka dia akan dapat sini 2X tambah 3, salin dulu. Dia akan dapat A darab dengan X tolak 1. Okay, kalau nampak sini yang ni dia akan darab dengan X tolak 1. Sebab apa? Sebab kita dah potong X tambah 1 dengan X tambah 1 tadi. Yang ni kita dah potong Okay, ni kita dah potong ya. Okay, so sekarang ni yang ni saya padam balik sebab saya nak tunjuk dia alihkan tadi. Okay, right. So sekarang seterusnya kita nak bahagikan yang B pula. So untuk B ni, X tolak 1 ni dia potong dengan X tolak 1 kat belakang. Jadi hasil darab dia adalah B darab X tambah 1. So kita akan buat sini tambah dengan B darab X tambah 1. Okay, so kita dah samakan penyebut di mana kita dah hilangkan dia punya pembahagi. Seterusnya kita nak cari nilai A dan juga nak cari nilai B. So hint yang pertama, kita akan ambil di punya bawah ni, kita akan gantikan dia punya punca iaitu root.
Okay, so kita ada dua root tau. Yang ni pertama dan yang ni yang kedua. Jadi root yang pertama kita ambil sebagai X tambah 1 sama dengan kosong. Maka X adalah negatif 1. Kalau nak ambil ni, X tambah 1 ni dia kena betul-betul rujuk dekat bahagian bawah ikut pada soalan. Bukannya semua soalan X tambah 1. Jadi kalau yang ni dia bagi X tambah 1, maka memang kita akan dapat dia punya punca ataupun root dia adalah negatif 1. So negatif 1 ni awak kena gantikan dalam persamaan ni, iaitu X ni ganti sebagai negatif 1. So saya akan tulis kat sini. So kita akan dapat 2 kurungan negatif 1 tambah 3 sama dengan A negatif 1 tolak 1 tambah B negatif 1 tambah 1. Okay, so kita akan nampak dekat sini negatif 1 tambah 1 ni dia boleh cancel out, dipotong. Okay, bila kita boleh potong yang belakang, kita akan kira. Maka dia akan dapat sini 2 darab negatif 1 tambah 3, maka dapat 1. Sama dengan negatif 1 tolak negatif 1, dia akan dapat negatif 2. Negatif 2 darab A, maka dapat negatif 2A. So apakah nilai A? So A kita akan dapat negatif 2 pergi sana pindah jadi 1 per negatif 2. Ataupun kita dapat A sebagai negatif 1 per 2. Okay, so nampak tak sekarang? Kita dah dapatkan nilai A untuk yang nilai kat sini. Dan nanti kita akan gantikan dekat bahagian pecahan ni. Okay, so dah dapat nilai A. Sekarang ni kita nak cari nilai B pula. So nilai B kita pun sama. Kita akan gantikan punca yang seterusnya. So kita ada satu lagi punca. Jadi kita ambil satu lagi punca. Iaitu kita ambil sebagai X tolak 1 sama dengan kosong. Maka X sama dengan 1. Jadi punca dia sekarang ni adalah 1. So kat mana kita nak gantikan 1 ni, kita gantikan dalam X tadi yang asal juga. Okay, sebab kita tujuan kita nak cari nilai B. Okay, so kita ganti balik lagi sekali. Start pada kiri tu 2 darab 1 tambah 3 sama dengan A 1 tolak 1 tambah B 1 tambah 1. Okay, dan dekat sini kita akan nampak 1 tolak 1 kat sini akan dapat kosong. Jadi bila darab dengan A, maka semua akan dapat kosong lah. Jadi A ni akan terhapus. Okey, jadi kita kira dulu sebelah kanan ni. 2 darab 1, 2 tambah 3 dapat 5. A jadi kosong. 1 tambah 1, 2 darab B dapat 2B. Maka B kita akan dapat dia sebagai 5 per 2. Okey, sebab 2 ni kena pindah jadi hasil bahagilah. Okey. So sekarang ni partial fraction kita dah siap sebenarnya. Sebab yang pertama ni, step pertama tadi, kita bentukkan dia sebagai partial fraction dengan nilai A dengan B tidak diketahui. Kemudian step yang kedua ni kita cari nilai A dan juga B. Kenapa nak cari nilai A, B? Sebab A, B nanti kita kena ganti dalam partial fraction untuk dapatkan jawapan yang terakhir. Cuma nak cari A, B ni pastikan awak gantikan punca dia. So macam mana kita nak cari punca? Tengok bahagian denominator. Okey, sekarang bila dah dapat nilai A dengan B, okey, so saya highlight sini A dia dan ini B dia. So nak ganti kena ganti ke atas ni, salin balik. Okey, so saya ambil ni. Okey, saya ambil. Okay, so kita salin balik Maka partial fraction yang kita dapat adalah 2x tambah 3 bahagi dengan x tambah 1 x tolak 1 adalah okey, A berapa A? A negatif 1 per 2. Okay, so nampak sini. So saya tulis sini negatif 1 per 2 perkan dengan X tambah 1 tambah dengan B. B yang kita dapat adalah 5 per 2 perkan dengan X tolak 1. So kalau nampak kat sini, saya just replace je A dengan A, B dengan B. Okey, so bila fokus dekat bahagian partial fraction ni, kita dapat dua pecahan, sini 1, sini 1. Maka bila negatif 1 per 2 bahagi dengan X tambah 1, sebenarnya 2 ni diberdarab dengan X. Maka partial fraction yang sebenarnya dia akan dapat negatif 1 per 2 kurungan X tambah 1. Yang ni sekiranya kau dapat nombor pecahan tau. Jadi kita boleh turunkan ke bawah. Tambah dengan 5 per 2 kurungan X tolak 1. Okey, so inilah jawapan partial fraction yang pertama, iaitu kategori apa ni? Ini semuanya adalah kategori linear factor.
Okay, disebabkan dia hanya ada linear sahaja di bahagian bawah. Okay. So kita tengok kat bahagian bawah. Okay, bahagian bawah ni kita akan nampak yang pertama ni adalah linear, yang kedua ni adalah kuadratik. Kenapa kuadratik? Sebab dia ada x kuasa 2 kat sini. Dan bila kita check pun x kuasa 2 tambah 1 ni dia adalah kuadratik yang tak boleh difaktorkan sebab dia akan dapat complex number. Okay, kena check dulu tau. Kalau dia check dapat linear, kita kena buat linear. So ini adalah kuadratik that cannot be factorized. Okay, kita tengok penyelesaian di macam mana kalau untuk kuadratik. So salin dulu 3x tambah 1 bahagi dengan x tolak 1 dan x kuasa 2 tambah 1. Okay, so ni dia punya function kan. Okay, sama dengan kalau nampak sini ada dua pecahan, 1, 2 kurungan kan, maka dia dapat 2 kurungan sahaja. So 1 kurungan tambah dengan 1 kurungan. Bawah ni tulis x tolak 1 dan bawah ni kita tulis sebagai x kuasa 2 tambah 1. Okay, bila kita dah tulis dah siap bawah ni, salin je dua di bawah ni. Okay, so bahagian atas ni kita kena letak dia punya koefisien kan, perkali, iaitu denominator, nak letak A, B, C, D ke apa. Jadi kalau bawah ni linear, maka atas constant. Okay, letak A. Okay, bawah ni adalah kuadratik, maka atas ni mesti linear. Jadi dia akan dapat Bx tambah C. Okay. Alright, so sekarang ni kita nak samakan penyebut. Jadi saya akan alihkan x tolak 1, x kuasa 2 tambah 1 ni darab dengan A dan darab dengan Bx. C. Pasal content dekat sini. Kita dapat sini x1, x kuasa 2 tambah 1. Yang ni pun sama. X tolak 1, x kuasa 2 tambah 1. Okay, maksudnya yang ni kita alihkan ke sana jadi hilang. Okay, so yang baki ni sekarang ni tinggal hanyalah 3x tambah 1 sama dengan A. Okay, nampak tak kat sini? X tolak 1 kita potong dengan x tolak 1. Jadi yang tinggal adalah A darab x kuasa 2 tambah 1. Okay, lagi sekali saya tunjuk. X tolak 1 potong dengan x tolak 1. Potong benda yang sama. So bila kita dah potong yang ni, maka A ni dia akan darab terus dengan x kuasa 2 tambah 1. Okay, so dapat yang ni. Okay, kalau yang sebelah dia ni pula, x kuasa 2 tambah 1 ni bila kita cancel out dengan yang belakang, okay, ni potong belakang. Jadi yang hasilnya adalah Bx tambah C darab dengan x tolak 1. Jadi kalau kita nak tulis, Bx tambah C ni sebenarnya satu sebutan tau. So kena letak dalam kurungan. So dia akan dapat kurungan Bx tambah C. Tadi potong yang mana tadi? Okey, so didarab dengan x tolak 1. Okey, alright. Okey, so sekarang ni kita dah siap dah disamakan penyebut. Jadi sekarang kita nak cari nilai A, B, C. Okey, satu maklumat yang kena tahu adalah untuk cari dia punya A, B, C, kita akan ganti punca. So punca dekat mana? Dekat bawah ni. Okey, so kita ganti punca dulu. So root dia. Okey, kalau perasan dekat sini, dia punya root yang pertama adalah x tolak 1. Kemudian root yang kedua ni dia tak boleh ganti tau sebab dia akan dapat nilai cert negatif. Jadi kita tak akan guna gantian root.